Assalamualaikum semua. Sekarang ni kita masuk bab 5, iaitu tajuk bulatan. Okey, sebelum cikgu masuk muka surat 5, kita bincang sekejap muka surat 4 yang pelajar dah buat tu. Okey, pastikan pelajar hafal semua bahagian dalam bulatan. Kalau pelajar tak hafal, bila cikgu sebut nama-nama bahagian dalam bulatan, pelajar takkan tahu dapat. Okey. So yang pertama, okey, cikgu ulang dari sini. Okey, bahagian dalam bulatan. Bila ada satu bulatan, titik yang di tengah-tengah disebut sebagai pusat. Pusat bulatan. Okey, yang B, okey, lilitan bulatan. Yang ni lah, bulatan disebut sebagai lilitan. Okey, lilitan ialah perimeter sebuah bulatan. Kemudian C, istilahnya, okey, garis yang di tengah-tengah bulatan, okey, menyentuh pusat. Pusat pergi ke lilitan bulatan. Yang ni, garisan ni disebut sebagai jejari. Tolong ingat. Okay, kalau diameter, diameter dari hujung lilitan ke hujung lilitan ni dengan syarat mesti melalui pusat bulatan. Mesti melalui pusat bulatan. Jadi garisan ni disebut sebagai diameter. Tolong hafal. Kemudian E, garisan perentas dengan diameter, bezanya kalau diameter dia mesti menyentuh pusat. Tapi perentas dia tidak menyentuh pusat. Okey, jadi ini disebut sebagai perentas bulatan. Itu beza perentas dengan diameter. Kemudian lengkuk. Lengkuk ni merupakan sebahagian daripada lilitan. Kalau lilitan, semua sekali. Semua yang ni disebut lilitan. Tapi kalau lengkuk, dia cuma dari, contoh, dari A ke C. Sini A ke C. Garisan ni. Garisan ni. Sini. Okey. Kalau pendek, disebut lengkuk minor. Yang ni lengkuk minor lah. ADC. Lengkuk minor. Lengkuk ialah sebahagian daripada lilitan. Kalau lilitan, keseluruhan. Kalau lengkuk, sebahagian. Okey, contohnya dari A, D, C. Ini lengkuk lah. Sebahagian. Okey, kalau pendek, disebut lengkuk minor. Kalau panjang, okey, kalau lengkuk yang panjang ni, daripada A, melalui B, melalui C. Sebahagian saja, sebahagian pada lilitan. Kalau panjang disebut lengkuk major. Okey, ingat. Okey, cikgu ulang. Kalau keseluruhan disebut sebagai lilitan. Kalau sebahagian, ini lengkuk. Kalau pendek disebut lengkuk minor. Kalau yang bawah ni, cikgu lukis lagi sambung. Yang ni lebih panjang kan? Lebih panjang daripada yang tadi kan? So yang di bawah ni disebut sebagai lengkuk major. Okey. Okey. G ni, okey, ada dua jejari. Okey, A ke O adalah jejari, C ke O pun jejari. Kawasan yang kecil atas ni disebut sektor. Kalau kecil, sektor minor. Kalau yang bawah ni, kawasan yang besar di bawah ni, sektor major. Okey. Ingat jejari. Pelajar perlu lukis jejari dulu. Okey, apa beza sektor dengan tembereng? Kalau sektor, garisannya adalah garisan jejari. Tetapi kalau tembereng, garisan ni adalah perentas. Okey, lukis satu perentas, kawasan yang kecil di atas disebut tembereng. Kalau kecil, tembereng minor. Kalau yang besar, tembereng major. Okey? Okey. So yang ni pelajar dah buat. Okey? Dah buat. Okey, cikgu dah bagi jawapan dah. Okey. So, cikgu terus ke muka surat yang seterusnya. Okey, muka surat 5. Okey. Okey, sini. Okey, tajuknya. Ini pelajar perlu faham dari mula-mula. Okey. Okey, sifat simetri perentas. Masih ingat apa maksud simetri? Okey. Simetri, tolong catat kalau bagi yang dah lupa. Okey. Paksi simetri ataupun garis simetri adalah satu garisan yang membahagi dua sama suatu rajah dengan tepat. Ingat tahun lepas dah belajar. Pelajar tengok balik tajuk poligon. Okey, di bawah tajuk poligon ada belajar tentang paksi simetri ataupun garis simetri. So pelajar tolong tengok balik. Okey. Okey. Sambung. 5.2.1 ciri-ciri bulatan dan 5.2.2 pusat dan jejari bulatan. Okey, tengok sini. Diameter
sebuah bulatan merupakan suatu paksi simetri bulatan tersebut. Okey, pelajar tengok sini ya. Ini sebuah bulatan. Garisan ni adalah diameter, betul? Ini diameter, yang ni diameter, yang ni pun diameter. Jadi diameter ni membahagi rajah bulatan ni dengan tepat. Jadi diameter ni dianggap sebagai paksi simetri. Okey, itu maksudnya. Okey, yang kedua. Jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Okey, yang ni adalah garisan jejari. Betul? Ini garisan jejari, ini garisan perentas. Bila jejari bersilang dengan perentas, maka perentas ni dibahagi dua. Jadi maksudnya garis sebelah ni, okey, cikgu letak huruf okey, A, yang B, C. Bila jejari berserenjang dengan perentas, jadi perentas ni dibahagi dua oleh jejari ni. Jadi panjang AB sama panjang dengan BC. Okey. AB sama panjang dengan BC. Sebelah ni dengan sebelah ni sama panjang. Tolong buat catatan. Okey. Pembahagi dua sama serenjang, dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey, ini perentas, ini perentas, ini perentas. Betul? Kemudian garisan ni, jejari ni, dia membahagi sama garisan ni. Bagi dua. Garisan yang ni, okay, membahagi dua perentas ni. Okay, katalah saya cikgu letak A sini. Ini B. Okay. Garisan AO, dia membahagi dua perentas ni. Sama juga dengan garisan OB. Garisan OB ni, dia membahagi dua garis perentas ni. Jadi, garisan OB dengan OA ataupun AO, dia bertemu di pusat bulatan. Okey, itu maksudnya. Okey, perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Okey, katakanlah ini perentas ini perentas, ini pun perentas. Okey. Okey, perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Okey, maksudnya katalah perentas ni contohnya 3 cm 3 cm. Lengkuk yang ni contohnya 4 cm. Contohlah. Okay, katakanlah yang ni 3 cm. Perentas yang ni pun 3 cm. Jadi kesimpulannya, lengkuk yang ni berapa cm? Mestilah sama. Okay, so lengkuk yang ni pun 4 cm. Okay, itu maksud ayat. Okay, yang kelima. Dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okay, tengok. Katakanlah perentas yang ni dengan yang ni sama panjang. Okey, katalah cikgu letak perentas yang ni contoh 3 cm. Okey, perentas yang ni pun 3 cm. Jika perentas ni sama panjang, yang ni 3 cm, yang ni pun 3 cm, jaraknya dari pusat pun mesti sama. Kalau yang ni 2 cm, okey, jarak dari pusatnya, yang ni pun 2 cm. Itu maksudnya. Boleh faham? Okay. Pembahagi dua sama serenjang. Sekejap. Pembahagi dua sama serenjang bagi sebarang perentas akan sentiasa bersilang di pusat bulatan. Okey, contohnya ini perentas, PQ perentas, PR pun perentas. Okey. Pembahagi dua sama serenjang bagi sebarang perentas. Okey, kemudian garisan ni, garisan putus-putus ni, garisan putus-putus ni membahagi garisan PQ. Garisan putus-putus yang ni pun membahagi garisan PR. Jadi garisan putus-putus ni yang membahagi perentas ni akan bersilang ataupun bertemu di pusat bulatan. Itu maksudnya lah. Okey. Okey, cikgu terangkan contoh, kemudian pelajar buat sendiri ya. Okey, tengok contoh pertama. Okey, sebelum tu cikgu nak ulang balik tajuk teorem Pythagoras. Sebab tajuk ni berkaitan dengan teorem Pythagoras. Okey, cuba ulang kaji sekejap. Tajuk teorem Pythagoras adalah tajuk yang pelajar belajar tahun lepas. Tajuk tingkatan 1 kalau tak silap sama ada hujung tahun lepas ataupun awal tahun ni kita belajar. Okey, cuba ulang balik ini. Kalau pelajar tak dapat buat teorem Pythagoras, yang tajuk bulatan pun memang susah nak buat. Okey, tengok tajuk ni Teorem Pythagoras. Okey, ini tajuk tingkatan 1. Soalannya, cari panjang CCX. Okey, contoh ni. Ingat teorem Pythagoras hanya untuk mencari panjang satu segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak.
Kalau segitiga kaki sama, kalau segitiga sama sisi, tidak boleh menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Okey, cuba tengok soalan 1. Pelajar diberi segitiga ABC. Sisi yang paling panjang adalah X. Betul? Masih ingat apa nama sisi paling panjang? Sisi paling panjang adalah hipotenus. Masih ingat? Okey, sisi paling panjang adalah hipotenus. Okey, ingat rumusnya. Jika pelajar nak mencari sisi paling panjang, dua sisi yang pendek ni mesti ditambah ke tolak? Mesti ditambah. Okey, so AC, okey, letak dulu. Okey, AC kuasa 2. Kuasa 2 memang rumus. Okey, jadi nak cari panjang AC ataupun X, okey, mesti ada kuasa 2. Dua sisi yang pendek mesti ditambah. Okey, AB kuasa 2. Kuasa 2 memang rumus. Tambah dengan BC kuasa 2. Dua sisi yang pendek ni ditambah. Kalau nak cari sisi hipotenus ataupun yang paling panjang. Okey, boleh masuk ukuran. Okey, AC kuasa 2 diwakili oleh X. Okey. AB, okey, 4. Kuasa 2 jangan buang. BC 3. Okey. So, X kuasa 2 turunkan. Tekan kalkulator, 4 kuasa 2, 16. 3 kuasa 2, 9. Okey, turunkan X kuasa 2. Yang ni tambahkan jadi 25. Okey, nak cari X, kuasa 2 ni pindah ke sebelah. Jadi apa? Masih ingat? Punca kuasa 2. Okey. So, nilai X adalah 5 cm. Tolong tengok balik tajuk ni. Kita dah belajar. Okey, contoh kedua. X di sini. X adalah sisi yang pendek. Yang paling panjang adalah 10 cm ataupun DF. So, kalau nak cari sisi pendek, sisi yang panjang tolak satu lagi sisi pendek. Okey, jadi EF, letak huruf dulu. Okey. Mana satu sisi panjang? Sisi panjang adalah DF. Okey, kuasa 2. Tolak dengan satu sisi yang pendek. DE kuasa 2. Okey, yang ni wakilkan dengan huruf F, X. Turunkan. Okey, berapa panjang DF? 10 kuasa 2. DE 6 kuasa 2. Okey, selesaikan. Turun. Tekan kalkulator. Turun. Tolak. Jadi 64. Okey. Pindahkan kuasa 2 ke sebelah. Jadi punca kuasa. Dah belajar dalam tajuk sebelum ni kan, perkara rumus kan. Kuasa 2 pindah sebelah jadi punca kuasa. Okey, tekan kalkulator. So, nilai X adalah 8 cm. Jadi, panjang sisi X adalah 8. Okey, contoh ketiga. Sisi yang paling panjang adalah 15. Jadi, kita nak cari sisi X kat sini. Okey. Okey, sisi X ni. Okey, cikgu tukarlah. Ada sama X ni. Okey, yang ni P. Yang ni Q. Okey, R. Nanti belajar keliru. Jadi, kita nak cari panjang X kat sini. Sisi X. Jadi, sisi X ni adalah sisi yang pendek. Jadi, yang panjang adalah PR. Ingat, nak cari sisi pendek, rumusnya tolak. Okay, tolak dengan, okey, yang ada nilai PR. Okey, kejap. Yang kita nak cari adalah RQ. RQ, bukan PR. Okey, cancel. RQ. Betul? Yang ni X. Jadi, yang paling panjang adalah PR. Okey, PR kuasa 2. Ingat, rumusnya mesti tolak. Sebab nak cari sisi pendek. Jadi, PQ. Okey, PQ. Okey, masuk nilai. RQ wakilkan dengan X. Okay, berapa panjang PR? 15 kuasa 2. PQ 12. Betul? Okey, turun. 15 kuasa 2, 225. 12 kuasa 2, 144. Betul? Okey, berapa? 81. Betul? Cuba semak. Betul 81? 81. Okey. Okey, lepas tu tekan punca kuasa. Berapa?
punca kuasa ke sebelah. Okey, jadi X punca kuasa 2, 81. So, nilai X adalah 9 cm. Okey. Okey. Yang ni yang kita dah belajar masa tajuk teorem Pythagoras. Okey. Okey, nanti sambung seterusnya.